إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Yang berusaha pengurusi serta ahli jawatan kuasa Dewan Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, juga muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita menyambung lagi tadabbur Al-Quran kita menerusi surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Baik, kita baca sama-sama ayat yang ketiga ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, apa terjemahan dia? Ini kita dah bincang dah hari tu kan? Pertama tentang alladzina di awal ayat. Alladzina maksudnya orang-orang yang, tapi kalau dia di awal ayat tambah iaitu. Kita terjemahkan sama-sama. Alladzina iaitu orang-orang yang. Kemudian kita ada belajar kaedah yang ada pada yu'minuna ni. Apa dia, Haji? Ya di awal kalimah, waw nun berbaris fathah. Waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Kita sebut sama-sama yu'minuna. Dia ada tiga ni. Yang kedua yuqimuna. Yang ketiga ni apa? Yunfiquna. Apa tanda yang sama pada tiga contoh ni? Ya di awal kalimah, waw nun berbaris fathah. Maksud dia apa? Mereka. Mereka. Terjemahan dia mereka. Jadi hamzah mim nun iman, qaf ya mim qiyam berdiri, nun faqa nafkah belanja. Jadi yu'minuna mereka beriman, yuqimuna qiyam apa qiyam? Mendirikan. Mereka mendiri. Qiyam tu berdiri, tapi kat sini aqama yuqimu maksudnya berdiri, mendirikan. Mereka mendirikan. Yunfiquna nafkah tadi. Mereka belanjakan. Nafkah tu belanja. Baik, sama-sama. Mereka beriman. Baik, bi di sini apa? Kepada. Kepada. Al-ghaib terjemah sama je lah bahasa Melayu. Yang ghaib. Ataupun tambah perkara pun boleh, perkara ghaib. Wa. Dan tadi yuqimuna. Mereka mendirikan. As-salata akan solat. As-salata ni tambah akan untuk menunjukkan dia maf'ulun bih. Akan solat. Maf'ulun bih ni kalau dah belajar nahwu senang je. Isim berbaris fathah datang selepas fi'il. Ingat kaedah dia. Tapi kalau dalam kaedah nahwu yang betul, isim mansub lah kita sebut. Okey, wa dan mimma ada berapa kalimah? Mimma 2. Satu apa? Min. Satu lagi ma. Jadi terjemahkan min. Min banyak dalam Quran dan kebanyakan terjemahannya adalah daripada. Ma apa yang? Razaqna. Razaqna ni kaedah lain Nun alif di akhir kalimah sebelumnya sukun. Kalau tuan-tuan jumpa nun alif, cuba sebut nun alif di akhir kalimah sebelumnya sukun. Nampak? Minggu lepas saya tak tekankan ini. Tapi yang ini kita sebut sikit lah. Sekali lagi. Razaqna, nun alif di akhir kalimah
sebelumnya sukun. Okay, terjemahkannya telah ... oleh kami. Terjemah dia apa? Telah ... tu inilah rozaiqah, rezeki, telah memberi rezeki. Tanda dia ni nun alif di akhir kalimah sebelumnya sukun. Baik, terjemah sama-sama. Telah memberi rezeki oleh kami akan mereka. Yunfikuna tadi apa? Mereka belanjakan. Mereka belanjakan. Baik, sama-sama daripada awal. Iaitu orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib dan mereka mendirikan akan solat, dan daripada apa yang telah memberi rezeki oleh kami akan mereka belanjakan. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi apabila di permulaan ayat itu dia tambah terjemahan iaitu, maksudnya dia menjelaskan ayat yang kedua itu kita belajar yang pada bulan sebelumlah, iaitu siapakah orang-orang yang bertakwa. Jadi pada ayat ini ada 3 sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat orang-orang yang bertakwa. Okey, sebelum tu saya nak tanya balik. Sebutkan 3 prasyarat membaca Al-Quran. Bila kita baca Quran, kita kena siapkan diri kita ni nak buat 3 perkara tu, nak menghasilkan 3 perkara ni. Apa yang pertama? Bila baca Quran, first sekali jangan ragu-ragu dengan apa yang kita baca. Dekat mana dalilnya? Zalikal kitab. Itu, iaitu Alkitab itu, la raiba, tiada sebarang keraguan. La raiba kita dah bincang dah, dia ayat penyata. Ayat penyata, tapi boleh difahami sebagai ayat nafi, ayat larangan. Jangan ragu-ragu. Daripada perkataan apa? Tiada sebarang keraguan. Tiada sebarang bunyi bising. Tiada sebarang pergaduhan. Pesan ayah kepada anak dia. Maksud dia apa? Maksudnya jangan gaduh dan jangan bising lah. Itu je. Betul kan? Tapi tak sebut jangan. Dia sebut dalam bentuk fakta, dalam bentuk ayat penyata, ayat berita. Jangan, ayah nak tiada sebarang pergaduhan di antara kamu. Maksudnya fahamlah tu, jangan gaduh. Walaupun tak sebut jangan kat situ. Tiada sebarang keraguan. Jadi pertama sekali kita faham Allah kata apa dekat kita? Jangan ragu-ragu. Sebab dalam Quran, perkara yang nak disampaikan itu bagi orang yang ingkar kepada Allah sangat sukar untuk dia beriman. Contoh mudahlah kita bagi dulu apa dia? Bagaimana Nabi, bayangkan Nabi nak berdakwah ni, nak ajak manusia jom ikut Quran, jom pergi ke akhirat, jom pergi dapatkan syurga seluas petara langit dan bumi, jauhi diri kamu daripada api neraka. Dah ajak begitu dah, tiba-tiba Allah datangkan cerita dalam Al-Quran yang neraka itu, di dalam neraka ada sebatang pokok ataupun sejenis pokok yang tumbuh daripada api. Sudah. Kan tak masuk akal tu. Tengah cerita berdegar-degar. Tu perkataan dia, berdegar-degar. Tentang apa dakwah ni, tiba-tiba bawa satu fakta yang akal tak boleh terima. Apa dia? Pokok tumbuh daripada api. Boleh tanam pokok dia punya medium dia api? Tak boleh. Muhammad cerita apa ni? Jadi kita beriman daripada kecil kan? Sebab daripada kecil dengar dah ditanam cerita tentang Isra Mi'raj. Kenapa kita percaya? Sebab kita dah dengar daripada kecil. Tu yang saya bagi analogi tu. Kan? Bagi tadi saya ada dekat Meru, tapi tadi ni saya pergi Sabah sekejap tuan-tuan. Saya pergi Sabah. Ni baru sampai, baru 9 minit tadi sampai. Orang dah gelak dah, nampak? Dah gelak dah semua orang. Sebab apa?
tak percaya. Bayangkan zaman Nabi, Nabi kata dia sampai daripada langit. Macam mana nak percaya tu? Quran pun cerita dalam surah An-Najm tentang Mi'raj. Mau nak percaya masa kita di zaman tu mungkin berada di belah mana agaknya. Jadi first kali Quran bila turun kepada kita baca la raiba. Tiada sebarang keraguan. Yakni apa? Jangan ragu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Rukun ataupun prasyarat yang kedua, tujuan baca Quran. Okey, tujuan baca Quran. Apa dia? Untuk jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Hudan, Allah kata. La raiba fihi hudan. So baca Quran apa sahaja pun, walaupun dari segi bahasa kita bincangkan, dari segi nahu ke, bahkan dari segi saintifik sekalipun yang kita jumpa dalam Al-Quran, semuanya merupakan hudan, petunjuk. Kita belajar masa sekolah ilmu alam. Tuan-tuan belajar sekolah dulu subjek geografi ke ilmu alam? Ilmu alam kan? Ilmu kejadian. Oh, zaman Haji ilmu kejadian. Lepas tu tukar ilmu alam kot. Haji ilmu alam, Haji kata ilmu kejadian. Saya geografi dan juga sains lah. Sekolah rendah. Apa maksud ilmu? Apa maksud ilmu? Pengetahuan. Alam, apa maksud alam? Tu yang salah tu, dia kata alam tu adalah kejadian. Contohlah kan, alam ialah daripada bahasa Arab berkata alamat. Apa alamat? Tanda. Ilmu yang menjadikan kita kenal Allah, tanda-tanda Allah. Sign, bukan sign. Science tu sign, S-I-G-N, tanda. Jadi kita belajar ilmu alam tentang apa dia? Tentang geografi tanah, tentang langit dan bumi, semua tu menjadikan kita kenal pencipta dia. Betul? Dalam Quran ada cerita tak tentang ilmu alam juga? Ada. Jadi yang masalah kita hari ni ialah kita baca tentang Quran, kita kata tengok Quran cerita pasal sains, dia nampak macam tu. Al-Quran bukan cerita sains itu untuk sains, sebab alam itu Allah yang cipta. Jadi kita baca tentang alam dalam Quran untuk kita mengenal Allah. Sebab dalam Al-Quran setiap yang diceritakan tentang alam ini, Allah akan kata apa? Dialah yang menciptakan, dialah yang meniupkan, dialah yang menjadikan, dialah yang menjadikan kamu daripada setitis air mani menjadi seketul daging, segumpal darah, lalu seketul daging. Poin yang paling penting di situ, petunjuk dia apa dia? Dialah yang menjadikan. Dalam buku sains kita ada tak perkataan Allah menjadikan? Tak ada. Jadi sebab dah belajar sains saja, belum belajar lagi Quran, tadabbur Quran. Jadi bila dia jumpa dalam Quran, dia kata tengok Quran cerita sains. Bukan Quran cerita sains, itu adalah ciptaan Allah. Manusia buat keluar sikit, tiba-tiba dia buang dia punya siapa? Pencipta dia. Jadi kita baca Quran, apa saja, baik dari segi bahasa, bincang nahu dia. Ni as-solah ni, ulama bincang ni. As-solah, apa dia nak bincang kat sini? Kenapa pakai waw? Kalau ikutkan tulisan as-solah macam mana? As-solah. Yang ini yang asal dia. Kenapa as-solah? Pakai waw, tak pakai alif. Dibincangkan, setiap tu ada hudan. Apa hudan? Petunjuk. Kenapa bismillah? Bismillahirrahmanirrahim, tulisan dia bismillah begini. Tapi kenapa dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dipakai hamzah wasal? Satu huruf dalam bahasa Arab pun mereka bincang, bukan bincang kosong, tapi cari dia punya petunjuk. Sebab baca Quran itu tujuan dia untuk cari petunjuk, dapatkan petunjuk daripada Allah untuk menuju ke akhirat. Okey, yang ketiga adalah matlamat dia. Apa matlamat baca Quran? Menjadi orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa, tuan-tuan? Apa itu orang yang bertakwa? Okey, ini ciri dia, tapi definisi orang bertakwa dulu. Apa dia kita bincang hari tu? Orang yang dia memelihara dirinya daripada azab Allah. Orang yang dia mencari pelindung untuk melindungi dirinya daripada azab Allah. Kerana setiap manusia ini Allah telah aturkan kehidupannya berjalan ke akhirat tanpa boleh pilih jalan lain. Dan perjalanan dia nak menuju ke syurga, dia mesti lalui neraka dahulu. Dia bukan jalan, dua jalan, salah satu kita pilih, satu lagi the road not taken. No. Dia adalah satu jalan yang semua orang akan lalui.
neraka. Jadi bayangkan neraka yang besar, kita pernah bincangkan. Neraka ada 70,000 tali, kendali. Neraka ni ada berapa tali dia, nak tarik dia? 70,000. Setiap tali itu ditarik oleh 70,000 malaikat. 70,000 kali 70,000, 4.9 bilion kalau kita kira literal. Besar tak neraka? Agak-agak kalau lalu tu macam mana? Api kalau membakar tu mana boleh duduk sebelah dia? Kalau kita bakar kayu unggun besar kan kita jauh baling macam tu. Kecuali bakar lemang boleh dekat-dekat sebab dia bukan api besar, dia apa? Bara. Tu pun dah panas dah. Jadi zaman Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim nak dibakar dalam api, dibaling pakai apa? Plastik tu. Sebab apinya sangat besar. Itu baru api di dunia. Macam mana api neraka? So kita nak lalu api neraka, boleh selamat ke kalau dengan keadaan kita macam ni? Tak boleh. Jadi kita kena cari perlindungan. Jadi itu sifat orang bertakwa. Jadi kita baca Quran, nak cari apa? Perlindungan supaya nanti di akhirat kita selamat ketika di mahsyar sehinggalah menuju ke titian sirat. Ini penting. Permulaan Al-Quran lepas surah Al-Fatihah ni kerangka kita. Kena faham Quran begitu. Baik, lepas tu kita bincangkan ayat yang ketiga ini. Ciri-ciri. Nak tengok orang tu yang bertakwa macam mana? Nak tengok orang tu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ada 3 kat sini. Jadi yang pertama apa dia? Allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu beriman kepada yang ghaib. Jadi apa bukti yang kita ni belajar Al-Quran betul-betul? Hasil yang pertama dia ialah menjadi orang yang beriman kepada yang ghaib. Ini sudut apa ni? Ini sudut Allah nak tengok, Allah nak puji, Allah nak sebut tentang orang bertakwa. Benda yang paling penting sekali ialah dari sudut apa dia? Cara berfikir. Allah terangkan dulu ciri-ciri orang bertakwa dari sudut cara berfikir dulu. Ini paling utama sekali. Sebelum nak cerita tentang amal, perbetul dulu cara berfikir. Yang dinamakan seorang tu bijak, seorang itu cara berfikir dia benar, ialah apa dia? Apa-apa dipikir ialah al-ghaib. Sebab dia belajar daripada Al-Quran. Al-Quran telah membentuk dia seorang yang menjadi orang yang berfikirnya adalah perkara yang ghaib. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab. Ini benda yang kita tak nampak. Beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. 6 rukun iman yang kita belajar tu, 6 rukun iman kita belajar itu, kalau kita ringkaskan jadi berapa? Rukun iman ada 6. Kalau diringkaskan jadi berapa? Ada ke Ustaz? Siapa nak jawab? 6 rukun iman tu perkara ghaib semua kan? Kita ringkaskan jadi berapa? Tu terus memang lain. Antara 6 tu tinggal beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. 2 ni paling utama sekali. Yang lain-lain tu dia menuju ke benda yang sama. Sebagaimana orang munafik dia mengaku, dia sebut apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. 2 perkara ni paling utama. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi cara berfikir yang benar bila orang tu dia tahu segalanya Allah dalam kehidupannya ini dan dia punya masa depan ialah akhirat. Cakap apa pun dia fikir akhirat. Orang yang berfikiran akhirat ini jiwa dia jadi jiwa yang besar. Dia akan jadi orang yang bijaksana, automatically jadi orang bijaksana. Sebab dalam satu hadis disebutkan Baik, cuba baca hadis ni.
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sekali lagi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi al-kayyisu ni maksudnya orang yang bijaksana. Bijak mana tuan-tuan? Bukan sana tu apa sana? Kan orang kita kalau dulu nak sewa, nak hire lawyer tak ada duit, tanah dia kena rampas. Dia kata apa? Jumpa kat sana. Sana tu kat mana? Hari ni je see you in court, kan? Tapi orang dulu tak, jumpa dekat sana. Sana tu maksudnya akhirat. Orang yang bijak sana, pemikiran dia jauh, bukan jauh hanya ke depan, jauhnya sampai ke akhirat. Man dana nafsahu adalah orang yang okey ke bunyi dia? Ada yang ngilu ke? Kalau ada yang ngilu minta maaf. Adalah orang yang dana, menghitung. Nafsahu apa? Dirinya. Nafsahu tu diri. Wa amila, dan amila, mengerjakan ataupun bekerja, dan bekerja. Amila, bekerja, lima ba'dal maut, untuk kehidupan ba'dal maut, sesudah mati. Al-kayyisu ni penting. Jadi maksud hadis ni apa dia? Orang yang bijaksana itu adalah orang yang menghitung dirinya. Sentiasa dia menghisap, dia menilai dirinya. Dah cukup ke amalan aku? Aku ni tahun ni dah berapa tahun dah umur Allah bagi? 38, 83 ke? Dihitung berapa banyak dah amalan yang aku dah buat dan dosa yang aku telah lakukan. Dah cukup ke? Lepas tu dia bekerja lagi. Bekerja tu dia beramal. Dan dia beramal tu ni, tengok ujung ni, untuk kehidupan sesudah mati. Siapa yang pernah sampai kehidupan sesudah mati? Tolong angkat tangan. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang dalam kehidupan kita ni, seorang pun. Abu Bakar pun tak pernah. Tapi kenapa pekerjaan Abu Bakar tu luar biasa? Itulah namanya iman. Apa iman kita bincang minggu lepas? Iman, percaya. Asas masuk iman adalah percaya. Nak cerita tentang perkara ghaib ni kena bukti yang benar. Perkara ghaib, siapa yang tahu perkara ghaib? Mana ada? Melainkan daripada wahyu daripada Allah. Sebab tu sumbernya adalah Al-Quran. Siapa yang belajar Al-Quran, dia akan jadi orang yang bijak. Apa-apa yang dia nampak, dia nak tindakan, dia adalah akhirat. Boleh tengok contoh-contohnya siapa orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib ni? Tengok para sahabat. Jangan tengok orang yang hidup pada hari ini. Jangan kagum sangat dengan orang yang masih hidup. Walaupun dia mungkin belanjakan semua harta dia, insya-Allah kita pun nak macam dia. Tetapi selagi masih hidup, dia terdedah dengan apa dia? Dengan godaan dunia dan syaitan ini. Jadi sebab tu orang yang masih hidup, kita doakan dia apa? Kita ajar dulu. Orang yang masih hidup ni, ustaz kita ke, kan, alim ulama kita ke, kita nampak mereka yang membentuk kita punya cara berfikir, dan mereka yang faham agama untuk kita pada hari ini. Tapi di belakangnya kita doakan dia apa dia? Hafizahullah. Cuba sebut. Kita sebut, dipersilakan Ustaz Syafiq. Bukanlah Syafiq, tak ada apa pun. Ustaz ke Ustaz siapa? Hafizahullah. Apa dia hafizahullah? Semoga Allah memelihara dia. Sebab selagi dia masih hidup, dia terdedah. Kalau tuan-tuan dah belajar dah dulu rasa dengan Dr. Syafiq kan, hadis 40 betul?
Dengan Dr. Syafiq hadis 40. Baca hadis yang kelima balik, ulang kaji hadis yang kelima. 5 ke 4. Ya, hadis yang kelima. Bagaimana Allah cerita tentang ada manusia itu kehidupannya dia beramal seperti amalan ahli syurga. Sehasta nak masuk syurga, apa berlaku dekat dia? Takdir mendahului dia, dia melakukan amal ahli neraka, lalu dia ditempatkan dalam neraka. Sebab apa? Apa maksud hadis tersebut? Beramal dengan ahli syurga, tapi bila hujung nyawanya dia beramal ahli neraka. Zalimnya Allah, kehidupan dia semua amal syurga, tiba-tiba hujung buat salah sikit masuk neraka. Bukan itu maksud dia. Rupanya orang ini, Nabi bagi analogi yang lain apa dia? Orang ini ialah selama dia beramal itu, bagi manusia dia beramal seperti amalan ahli syurga. Tapi selama dia beramal itu, rupanya dia riak. Bila dia riak di sisi Allah macam mana? Tertolak semua. Last kali Allah zahirkan dia. Sebab tu ada seorang lelaki tu dalam peperangan, sahabat-sahabat kata, "Uish, hebat lelaki ni, ahli syurga ni." Rasulullah kata apa? Tidak, dia ahli neraka. Sahabat seorang ni tak percaya. Macam mana pula dia ni ahli neraka? Jadi dalam peperangan tersebut, sahabat ni kejar tengok orang sahabat seorang lagi ni yang tangkas berperang. Tiba-tiba dia ditusuk dengan pedang. Dia cedera parah. Apa dia buat? Dia tak tahan sakit, dia bunuh diri dia. Kalau betul dia beriman, dia sanggup tahan. So rupanya selama dia berjuang semua tu adalah kerana apa? Riak. Nampak hebat di sisi manusia. Itu bahaya. Sebab tu orang yang masih hidup pada hari ini, kalau dia beramal yang soleh, kita doakan Allah terima amalan dia, dan kita doakan Allah pelihara dia. Jangan terlalu kagum. Apatah lagi sampai mentakdiskan, mensucikan tuan guru ke, bahaya. So contoh terbaik kita siapa? Orang-orang yang bijaksana ni? Para sahabat. Kenapa para sahabat? Sebab Allah dah endorse. Allah dah sebut dah mereka dalam Al-Quran. Jadi cara berfikir mereka ialah beriman kepada yang gaib. Sebab kita pun tahu para sahabat ni hidup dia pada peringkat awal adalah satu generasi yang dah lama tak diberi peringatan tentang hari kiamat. Kita baca tiap-tiap minggu